Baik, kita mula dengan sifat Allah Ta'ala ataupun al-asya' al-arba'ah. Yang pertama al-mawjudat, yang kedua al-ahwal, baik, di sana ada 4 sifat Allah Ta'ala, 4 pembahagian. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Baik, kita pergi kepada sifat yang pertama, iaitu sifat nafsiyah. Di atas pendapat yang menyabitkan ahwal, maka di sini nafsiyah. Maka sifat nafsiyah di sini tertentu kepada sifat al-wujud. Yang pertama. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah dia adalah sifat yang thubutiyah. Kalau kita kata salbiyah itu adalah sifat al-umur i'tibariyah, atau boleh kita mengatakan bahawa salbiyah itu adalah di dalam makdumat. Sekejap. Kerana makdumat ini terbahagi kepada 2. Makdum dengan makna adami, yang ini perkara yang ada ma lahu tahaqquq walakin mafhumahu adamiyun. Mafhum perkara itu adami. Yang kedua, ini adamun mahdun. Memang dia itu laisa lahu tahaqquq. Jadi di sini kita letak salbiyah itu pada adami. Maka sifat salbiyah ada 5. Apa dia? Kidam, al-baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Cik. Kemudian sifat seterusnya adalah sifat ma'ani, iaitu al-mawjudat. Ya. Kita dah sebutkan bahawasanya mawjudat itu imma dia itu zat wa imma dia itu sifat. Sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani 7.
kudrah. Kudrah, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Selesai. Okey, sekarang di sini hal seterusnya ialah hal maknawiyah. Hal maknawiyah 7. Ikut saja ini. Kaunuhu tambah saja kaunuhu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tamam. Baik. Ini apa? Adapun mah, contohnya adalah al-mustahilat. Sifat-sifat mustahil. Al-ama. Dan seterusnya. Sampai. Okay, selesai. Pada tu. Kemudian syufa. Qudrat dan iradat. Kita tengok kepada sifat ma'ani. Wazifah takluknya sifat ma'ani. Yang pertama qudrah. Qudrah takluk taksir. Iradah takluk takhsis. Al-ilm takluk inkishaf. Al-hayah tidak bertakluk. As-sama' inkishaf. Al-basar inkishaf. Kalam dalalah. Okey. Kemudian muta'allaq. Muta'allaq bagi sifat qudrah al-jaizat. Wa kadzalik al-iradah al-jaizat. Al-ilm dia bertakluk kepada 3 perkara. Al-wajibat, mustahilat, jaizat. Al-hayah tidak bertakluk, tetapi dia itu musahih, ya. Dia itu seolah-olah syarat untuk mengesahkan bagi sebuah zat bersifat dengan sifat idrak. Ya. Sifat hayat dia seolah-olah syarat yang mengesahkan bagi sebuah zat untuk bersifat dengan sifat idrak. Tetapi dia tidak mempunyai takluk. Ya, dia sendiri dia tidak bertakluk. As-sama'. Dia bertakluk kepada perkara maujudat. Adapun khilaf yang kita dah bahaskan pada sama' dan basar pada pengajian
yang lalu. Ya, adakah sama itu dia bertakluk kepada segala perkara maujudat ataupun dia hanya bertakluk kepada aswad sahaja. Dan dia tidak bertakluk kepada maujudat. Basar al-maujudat. Ini ittafaqa alaihi ulama. Bahawa basar itu dia bertakluk kepada maujudat. Khilaf di sini adalah as-sama. Adakah maujudat ataupun hanya kepada aswad? Tak. Al-basar al-kalam. Ini kalam? Ini. Kalam apa? Sama seperti ilm. Apa al-wajibat? Mustahilat. Al-jaizat. Cuba tengok takluknya sama. Takluknya kalam itu adalah takluk yang ilm. Yang tadi kita sebutkan bahawa iskal yang mengatakan bahawa takluk yang ilm itu lebih umum daripada takluk kalam itu dibatalkan oleh perkataan ahli sunnah yang mengatakan bahawa kalam itu adalah tidak akhas daripada takluknya ilm, bahkan sama sebagaimana takluknya ilm. Baik. Kemudian apa yang ditakluk oleh sama' dan basar? Itu adalah apa yang ditakluk oleh ilm. Ya. Jadi kalau ilm itu dia yang kashif kepada segala maklumat, maka begitu juga sama' dan basar dia yang kashif kepada segala maklum yang diketahui oleh al-ilm. Tetapi maklumnya pada sama' itu tak sama maklum pada basar. Ya, maklum pada sama' itu berbeza pada maklum pada basar. Cuma kalau tak salah di dalam Hasyiah Bajuri menyebut as-sama' dan basar ini yang inkishafnya sama' dan basar itu lebih daripada apa yang diinkishaf daripada ilm. Wallahu alam, ini mungkin pendapat yang kurang muktamad. Ya, tidak muktamad. Tetapi yang muktamad adalah as-sama' dan basar itu bertakluk apa yang ditakluk oleh ilm, la akthar min zalik. Tidak lebih, tidak zaid daripada apa yang ditakluk oleh ilm. Jadi pada masalah hawadith tadi, ya, sama'nya hawadith, adakah dia bertakluk kepada segala hawadis ataupun pada masalah khilaf yang kita dah sebutkan lepas, ya. Apa lagi? Kemudian setiap ini ada jenis takluknya, ya. Adakah dia itu tanjizi qadim atau tanjizi hadis, suluhi qadim? Pas saya rasa tak perlu jelas kan? Ya, anwa'ul ta'alluq. Dia ada aksam dia. Ya, setiap daripada sifat-sifat ma'ani itu. Bismillah. Ya. Bukankah? Ya, betul. Oh.
Ya boleh. Boleh. Dia lebih a'am. Takluknya ilmu itu lebih a'am daripada sama' dan basar. Kenapa? Kerana takluknya ilmu muta'allaq kepada ilmu, dia tidak terhad kepada perkara mawjudat sahaja. Ya. Bahkan kepada perkara ghairu mawjudat juga ditakluk oleh ilm. Tamam. Mabahithul khabari wal insya. والكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. Al-kalam di sini bukan murad al-kalam di sini ialah kalam yang disebut dalam ilmu nahwu. Ya. Tetapi kalam di sini adalah qadiyah. Qadiyah itu tak dapat tidak, dia mesti yatarakkab min thalathat umur. Apa dia? Dia mesti ada mawdu', dia mesti ada mahmul, dia mesti ada rabitah ataupun nisbah. Ya. Yanqasimu ila khabarin wa insya'in. Maka kalam ini dia terbahagi kepada dua. Yang pertama khabar, yang kedua insya'. Apa itu khabar? Ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatih. Ya, barang yang membawa akan as-sidq wal kadhib. Boleh dia itu jadi sidq, boleh dia itu jadi kadhib. Li dzatihi. Nanti akan dibahaskan dalam syarah kenapa dikaitkan dengan li dzatih. Baik. Wal insya ma la yahtamilu sidqan wala kadhiban li dzatihi. Dan insya itu adalah barang yang tidak yahtamil, ya, sidqan wala kadhiban. Dia tidak sekali-kali boleh diihtimalkan kepada sidq dan kadhib. Ya. Li dzatihi. Jadi khabar, kalau tak salah saya dah sebut pada dars yang lepas, khabar di sini kalau kita lihat dia berkait rapat dengan masalah i'tiqadiyah, ya, kalam khabari, ya. Jadi apa yang sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang ahkam aqdiyah ataupun masail aqaid itu berputar pada kalam khabari, ya. Dia berputar pada kalam khabari, iaitu ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatih. Kenapa? Kerana kalam khabar nisbah pada kalam itu dia mengikut kepada misdaq khariji yang dah sabit fil waqi'. Ya. Dia jadi afrad ataupun misdaq khariji yang telah berlaku fil waqi', kemudian baru datang kalam khabar. Berbeza pada insya'. Insya' misdaq kharijinya tidak ada. Tetapi kita dituntut untuk mengadakan misdaq itu. Ya. Kita dituntut mengadakan misdaq itu ketika berlakunya kalam insya' tersebut. Berbeza dengan khabar. Khabar, misdaq khariji dah ada. Ini kalam khabar, dia menyatakan apa yang telah sabit fil waqi'. Faham tak? Jadi pada kalam khabar tidak ada apa-apa tuntutan untuk mengadakan misdaq khariji pada kalam khabar tersebut. Sebab itu ketika mana Allah menyebut kul huwallahu ahad,
Adakah ketika Allah menyebut Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid, itu menuntut kita untuk mengadakan Tuhan itu satu? Tak. Ya. Adakah kita dituntut untuk mengadakan kewujudan Tuhan? Tak. Ya. Tetapi dalam kalam insya, yang mana misdaq kharijinya belum ada, kalam insya ini dia menuntut kita untuk menghasilkan misdaq kharijinya fil waqi'. Maka ketika Allah mengatakan aqimus salah, maka kita dituntut untuk mengadakan salat fil waqi'. Ketika mana Allah kata wa atuz zakah, kita dituntut untuk mengadakan fa'il zakah fil waqi'. Jadi kalam khabar, misdaq khariji ataupun afrad, ini adalah mansya' kepada terbitnya kalam khabar ini. Afrad kharijiyah itu adalah mansya' kepada terbitnya kalam khabar. Adapun kalam insya', misdaq khariji tidak ada, afrad kharijiyahnya tidak ada. Tetapi kalam insya' itu yang menuntut dia jadi mansya' kepada terbitnya misdaq khariji. Terbalik, munakis. Faham tak? Ha? Khabar, itu kena faham dulu. Apa beza di antara mafhum dan misdaq? Ini dalam mantik, ya. Apa itu misdaq? Apa itu afrad? Apa itu mafhum? Apa itu haqiqah? Apa itu mahiyah? Ya. Mafhum itu adalah mahiyah. Jadi kita, ketika mana kita nak mentasawurkan sesuatu perkara, ini sedikit falsafah, ya. Ketika mana kita nak mentasawurkan sesuatu perkara, contoh saya nak mentasawurkan kitab ini, ataupun saya nak mentasawurkan Arab, ada dua jalan. Imma dengan jalan ta'rif, wa imma dengan jalan taksim. Ta'rif itu dengan kita mulahazah kepada mafhum perkara tersebut, syai' tersebut. Taksim, kita mulahazah kepada afrad kepada syai' tersebut. Mafhum ataupun hakikat daripada sesuatu, ya. Contoh kita kata al-insan hayawanun natiq. Hayawanun natiq ini adalah mahiyah ataupun mafhum kepada insan. Hayawanun natiq, adakah dia itu mawjud fil kharij? Tak. Dia tidak mawjud fil kharij. Anta hayawanun natiq? Tak. Anta hayawanun natiq? Tak. Anta hayawan natiq? Tak. Kalau anta hayawanun natiq, anta hayawanun natiq, anta hayawanun natiq, nescaya anta sama. Tapi pada kharij, adakah anta sama? Tak sama. Ya. Jadi mafhum itu suatu yang kulli, ya, yang difahami pada zihin. Kemudian apa yang difahami pada zihin itu tahakkuk fil kharij, itu afrad. Ya. Apa yang difahami pada zihin, hayawanun natiq huwal insan, al insan huwa hayawanun natiq, itu apa yang saya faham pada zihin. Kemudian tahakkuk fil kharij,
anta, itu adalah misdaq khariji ataupun disebut dengan afrad. Jadi afrad ini kenapa tak sama? Kerana setiap daripada antum adalah hayawanun natiq plus musyakhisatnya. Maka musyakhisat ini membezakan di antara kita. Ya. Anak ada musyakhisat anak sendiri. Tinggi anak berapa? Warna kulit apa? Sifatnya macam mana? Anta mempunyai musyakhisat tersendiri. Kita sama-sama hayawanun natiq, tetapi kita mempunyai musyakhisat yang tersendiri. Musyakhisat ni yakni identiti. Lahir di mana, mak bapak siapa, tinggal di mana, asal apa. Ya. Jadi dengan kita membuat khabar itu dia menyatakan tentang apa yang telah berlaku fil waqi'. Afrad khariji yang telah tahakkuk fil waqi'. Yakni ketika mana Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Kalam khabar ini dia menyatakan apa yang telah sabat fil kharij, iaitu zat Tuhan itu satu. Zat Tuhan itu telah wujud dan telah satu pada waktu azali. Ya. Esa Tuhan itu bukan terhenti di atas kalam khabar tadi. Ya. Keesaan Tuhan tidak terhenti di atas kalam khabar. Berbeza dengan solat. Wujudnya solat, afrad solat itu fil kharij itu terhenti di atas adanya kalam insya. Qataan. Ya. Kalau tidak ada kalam insya daripada Allah aqimus solah, maka kenapa nak ada iqamatus solah? Ya. Baik. Jadi khabar afrad khariji itu adalah mansyak kepada kalamnya khabar. Ya. Allah wahidun. Itu adalah mansyak kepada terbitnya kalam khabar. Berbeza dengan kalam insya. Kalam insya itu adalah mansyak kepada terbitnya afrad kharijiyah. Munakis kan? Sebab itu yang dituntut di dalam akidah itu adalah kita iz'an. Yang ini kita patuh dengan apa yang Allah katakan. Apa yang Allah nyatakan daripada kalam khabarnya itu, yang dituntut ke atas kita itu adalah iz'an. Kita tak dituntut untuk mengadakan, kerana tidak ada unsur tolak di dalam kalam khabar. Dia tak yahtamil, dia bukan ma la yahtamil sidqa wal kazib. Tetapi dia itu yahtamil sidqa wal kazib, maka kita dituntut untuk iz'an membenarkan perkara tersebut. Kerana misdaqnya telah sabatat. Berbeza dengan kalam insya, maka kita di situ mempunyai tuntutan untuk kita menghasilkan perkara tersebut. Ya, kerana misdaqnya belum terhasil, afradnya belum terhasil, maka kita dituntut untuk mengadakan perkara tersebut. Yakni, aywa. يعني أن كل كلام وهو ما أفاد نسبة مقصودة بذاتها فهو منحصر في قسمين وهما القدر والإنشاء. yakni bahawasanya setiap kalam iaitu ma afada nisbatan maqsudatan li zatiha fahuwa munhasirun, iaitu terhad kepada dua bahagian, iaitu khabar dan insya. Ta'riful khabar. Ta'riful khabari fal khabaru huwa al-kalam alladhi yaqbalu sidqa wal kadhiba li ajli dhati. Maka khabar itu adalah kalam yang menerima sidik dan kazib li ajli dhatihi, ay li ajli haqiqatihi ghairi nazarin ila al-mukhbiri wal madati allati ta'allaqa biha al-kalam, iaitu dengan ajli haqiqatihi, tanpa kita melihat kepada mukhbirnya, iaitu orang yang berkata dengan khabar tersebut,
wal maddati allati ta'allaqa biha al-kalam ka'an takuna كأن تكون من الأمور الضرورية التي يقبل إثباتها إلا الصدق. Seperti adalah ia itu daripada umur ad-daruriyah, iaitu perkara-perkara yang daruri, iaitu ma la yahtaju ila an-nazar allati la yaqbal isbatuha illa as-sidqa, yang tidak diterimalah isbat itu melainkan sidik, لا يقبل نفيها إلا الكذب. dan tidak terima oleh nafinya itu melainkan kadhib. فخرج بالقيد الأول وهو احتمال الصدق والكذب الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضير والنداء. Maka keluar dengan kaid yang pertama, iaitu ma yahtamilu sidqa wal kadhib, itu al-insya'at, iaitu kalam insya' seperti amar, nahi, istifham, tamanni, arad. Arad ini tolak bilin, tuntut dengan lemah lembut. Wa tahdid, tahdid ni mendorong ataupun menggalakkan gitu. Wa nida, seruan. Wa dakhala ودخل في الخبر بسبب تقييد احتمال الصدق والكذب بذات ثلاثة أقسام. Maka masuklah di dalam khabar itu dengan sebab takkid bizatihi, pada akhir takrifan itu 3 bahagian. Yang pertama, ma yahtamilu. Yang pertama ialah barang yang yahtamil sidqa wal kadhib mutlaqan, iaitu terima sidik dan kazib itu dengan kita melihat kepada hakikat hadzalikal kalam, dan dengan melihat kepada sesuatu perkara yang lain daripada itu, iaitu mukhbirnya. Bukan kita tengok kepada zat kalam, tetapi tengok kepada mukhbir dia. Dan juga kita melihat juga kepada makna mukhbar bihi, iaitu perkara yang dikhabarkan dengannya. Seperti seseorang yang bukan maksum, iaitu orang biasa yang daripada orang yang pendusta, dia mengatakan fulanun min ahlil jannah, orang ini daripada ahli syurga, orang ini daripada ahli neraka, dan seumpama demikian itu. Maka kalam ini dia itu yahtamil sidqa wal kazib, sama ada kita melihat kepada surah nisbahnya kalam tersebut, ataupun kita melihat kepada maddahnya, ataupun kita melihat kepada orang yang menuturkan itu. Yang kedua ialah ma yahtamil, iaitu perkara yang ditanggungkan sidik dan kazibnya itu dengan kita melihat kepada surah nisbahnya sahaja, tanpa kita melihat kepada sesuatu perkara yang lain daripada itu. Adapun jika kita melihat kepada suatu perkara yang lain daripada nisbah, surah nisbahnya itu, maka itu ternafi ihtimal daripadanya. Wa yatahattamu, dan itu mewajibkan kalam itu sidik tanpa ragu-ragu. Wa misalu dhalik, dan umpamanya itu seperti pengkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka qaulihi ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa nahar, wa qaulihi jalla wa ala was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, wa qaulihi subhanahu wa nada ashabul jannati ashaban nar, wa nahwi dhalik min sa'iri akhbari tabaraka wa ta'ala, wa mithlu qawlihi ta'ala wa mithlu qawlihi alaihi salatu wassalam la nabiyya ba'di, wa nahwu min sa'iri akhbari alaihi salatu wassalam. Maka semua kalam ini adalah kalau kita melihat kepada diri kalam ataupun hakikat kalam itu sendiri, maka kalam itu menerima untuk sidik dan kadhib. Nabi kata la nabiyya ba'di. Maka kalau kita semata-mata melihat kepada kalam tersebut tanpa kita melihat bahawa kalam itu datangnya daripada seorang yang maksum, maka kalam itu terima sidik dan kadhib. Tetapi kalau kita melihat kepada suatu perkara yang lebih daripada itu, iaitu melihat kepada mukhbirnya, iaitu orang yang maksum, iaitu Nabi SAW, maka dia tidak terima kadhib sama sekali. فإن هذه الأخبار
Maka khabar ini semuanya apabila kita melihat kepada mujarradi haqaiqiha al-lughawiyah, semata-mata hakikat lughawinya, wa qata'na, وقطعنا النظر عما زاد على ذلك dan kita memutuskan nazar daripada perkara yang lebih daripada itu, فإن نتيجها تقبل بمجرد صورتها الصدق والكذب. maka kita akan melihat bahawasanya surah daripada kalam ini dia menerima sidik dan kazib. أما إذا نظرنا إلى زائد على حقائقها وصور تراكيبها Adapun jika kita melihat kepada sesuatu yang lebih daripada itu, وهو كون المخبر بها iaitu keadaan mukhbirnya itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala المنزه عن yang maha suci daripada sifat dusta, aklan wa naklan, ورسوله المعصوم من الكذب عقلا ونقلا صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang maksum daripada kazib, aklan wa naklan. Nah, فإنه يرتفع حينئذ عن تلك الأخبار احتمال الصدق والكذب. maka terangkatlah ketika itu daripada khabar tersebut ihtimalu sidqi wal kazib. Maka ketika itu khabar itu tidak boleh lagi untuk diihtimalkan sidik dan kazib. Kenapa? Kerana melihat kepada mukhbir. ويتحتم لها صدق لا غير. Maka itu mewajibkan kalam tersebut sidik, la ghairu. ومن أمثلة هذا القسم ما يخبر به من الأمور الضرورية ابتداء. Dan misal yang lain daripada kism ini juga adalah barang yang dikhabarkan dengannya daripada perkara daruriyah, iaitu ma la yahtaju ila nazar. نحو قول جاء الاثنان أكثر من الواحد. Seperti dua itu lebih besar daripada satu. فإن هذا الخبر من حيث النظر إلى صورته الخبرية من يعرض عن معناه الضروري محتمل للصدق والكذب. Maka kata-kata dua lebih besar daripada satu, dengan kita semata-mata melihat kepada surah khabariyahnya tanpa kita melihat bahawa dia itu adalah daripada perkara umur daruriyah, maka perkara ini muhtamil lisidqi wal kadhib. وإنما يتحتم صدقه ويرتفع عنه الاحتمال إذا نظر في إسناده على صورته الخبري وهو معناه المعلوم بالضرب. Dan yatahattam sidquhu, maknanya wajiblah benarnya kalam tersebut dan terangkat ihtimalnya kalau kita melihat kepada suatu perkara yang lebih daripada surah khabariyahnya, iaitu perkara itu adalah al-ma'lum bid-darurah. وكذلك ما يخبر به من الأمور الضرورية انتهاء عند قيام البرهان القطعي على صحتها. Begitu juga barang yang dikhabarkan dengannya itu daripada umur daruriyah intihaan, yang tadi ibtidaan. Jadi intihaan. Kenapa? Kerana perkara ini dia asalnya bukan daruri, tetapi perkara ini nazari. Tetapi setelah kita mendapatkan burhan yang qati', maka ketika itu kita mengetahui bahawa ini adalah daruri. Dengan sebab apa? Sebab apa? Qiyamul burhan al-qat'i. Kaqauli ahli al-farq al-alim halisun Al-alam. Al-alam halisun. Allah subhanahu mawjudun. Allah subhanahu qadimun qa'imun bi nafsihi mukhalifun lil hawadith. Wahidun fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi wa nahwi dhalik. Tengok semua khabaran ini, iaitu al-alam hadis, Allah mawjud, Allah qadim, Allah qa'imun bi nafsih, kesemua ini adalah amrun nazari. Tetapi setelah inda qiyamil burhanil qat'i, maka perkara ini jadi amrun daruri intihaan. Dia bukan amrun daruri ibtidaan macam tadi. Ibtidaan satu lebih kecil daripada dua, dua lebih besar daripada satu. Itu ibtidaan. Kenapa? Kerana memang daripada asal dia itu bukan nazari. Tetapi ini asalnya nazari. Kemudian dia menjadi daruri dengan sebab datangnya burhan. فإن هذه الأخبار أيضا محتملة للصدق والكذب في ذاتها لغير نظر إلى زائد على ذلك. نعم. أما إذا نظرنا إلى براهينها القطعية فإن الاحتمال حينئذ يرتفع ويجب لها الصدق لا غير. Maka khabar-khabar ini kesemuanya itu muhtamil lisidqi wal kazib fi dhatiha, ya, pada zatnya itu muhtamil tanpa kita melihat kepada suatu perkara yang lebih daripada itu. Tetapi kalau kita melihat dengan datangnya burhan qat'iyah, maka ketika itu dia itu ihtimalnya itu yartafi'. Maka ketika itu tak boleh lagi diihtimalkan sidik ataupun kazib, tetapi dia itu sidik, wajib sidik.
Sebab apa? Burhan dah ada. القسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب للنظر إلى ذاته وصورته فقط. Bahagian yang ketiga adalah perkara yang yahtamil sidqi wal kazib bin nazari ila zatihi, dengan melihat kepada zatnya dan surahnya faqat. وإذا نظرنا إلى زائد على ذلك تحتم كذبه. Tetapi kalau kita melihat suatu perkara yang lebih daripada itu, maka itu mewajibkan dustanya kalam tersebut وارتفع احتماله. dan terangkatlah ihtimal sidiknya. مثال ذلك كون المعتزلة الإرادة الأزلية لا تتعلق بالكفر ولا بالمعاصي. Dan seumpama perkataan golongan Mu'tazilah, iradah azaliyah, iaitu iradah Allah Ta'ala itu tidak bertakluk kepada kufur, tidak bertakluk kepada maasi. وإنما تتعلق بالخير. Iradah itu hanya bertakluk kepada kebaikan sahaja. والقدرة الحادثة هي المؤثرة في أفعال العباد على وفق الإرادة. Dan Mu'tazilah juga mengatakan bahawa kudrah hadisah, iaitu kudrah kita ini, itu mu'athirah, memberi bekas, fi af'alil ibad, ala wafki iradatihim, di atas muafakatnya iradatnya hamba itu. وأفعال الله تعالى وأحكامه تتبع الأمر. Dan fi'il Allah dan hukum hakam Allah Ta'ala itu mengikut kepada agrad. ونحو ذلك من عقائد. Dan seumpama demikian itu daripada akidah mereka yang rosak. Fahadhihi, أخبار تحتمل الصدق والكذب إذا قصرنا النظر على مجرد حقائقها. maka khabar ini kesemuanya kita itu ihtimal sidik wal kazib. Kalau kita melihat kepada hakikatnya kalam tersebut tanpa kita melihat kepada suatu perkara yang lain. Ihtimal, ya, muhtamal. Ya, baik. Amma إذا نظرنا إلى براهين عموم إرادة الله تعالى وعموم قدرته الأزلية وتنزه أفعاله وأحكامه من الأغراض ارتفع حينئذ عن تلك الأخبار احتمال الصدق والكذب وتعين لها الكذب لا غير. Adapun jikalau kita melihat kalam ini dengan burhan umumi iradatillah, iaitu burhan umumi ta'alluki iradatillah wa umumi ta'alluki kudratihi al-azaliyah, maka maha suci perbuatan Allah dan hukum hakamnya dan suci perbuatan dan hukum hakamnya itu daripada agrad, maka terangkatlah ketika itu khabar ini daripada ihtimal sidik wal kazib, bahkan ta'ayyan lahal kazib, bahkan pasti kazib. Kenapa? Burhan dah ada bahawa kata-kata ini adalah kazib. Tapi kalau kita tanpa kita melihat kepada burhan, semata-mata kita melihat kepada kalamnya Mu'tazilah itu, maka kita kata ini ihtimal sidik wal kadzib. Wa nahwu al-ikhbar bi khilaf al-ma'lum daruratan nahwa al-arba'at aqall min thalathati fa inna hadha yahtamilu bin-nazari ila mujarrad suratihi al-khabariyyah sidqa wal kadhiba. فإذا نظرنا إلى مدلوله ومعناه ارتفع عنه الاحتمال وتحتم كذبه لا غير. Dan seumpamanya khabar tentang bi khilafil ma'lum ad-daruratan, seperti 4 itu lebih kecil daripada 3, maka kata-kata ini muhtamal, ya, boleh dijadikan sidik, boleh dijadikan kazib. Tetapi kalau kita melihat kepada madlulnya khabar tersebut dan maknanya, itu irtafa anhu al-ihtimal wa tahattama kazbuhu la ghairu. Wa qad zahara, فقد ظهر لك بهذا فائدة زيادة لفظة لذاته تعريف الخبر لأنه لو أسقطت لما تناول التعريف إلا القسم الأول وهو ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا ويكون حينئذ فاسد العكس لخروج القسمين الآخرين. Maka dengan ini zahirlah bagi engkau faedah daripada musannif menambahkan di dalam ta'rif itu lidhatihi, li'annahu law usqitat, kerana kalau digugurkan kata-kata lidhatihi, nescaya lama tanawala ta'rif illa al-qism al-awwal, maka ta'rif itu tidak masuk melainkan kism yang pertama sahaja. Adapun kism kedua dan kism yang ketiga tidak termasuk di dalam ta'rif tersebut. Wa huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba mutlaqan. Itu yang pertama. Wa yakunu hina izin, maka ketika itu jadilah fasidal aksi, iaitu jadilah ta'rif ini tidak jami', kerana syarat daripada membuat ta'rif la budda an yakuna jami'an
mani'an. Bila dia kata fasidal aksi, aksi itu adalah istilah lain bagi jami'. Kalau dia kata tar, itu adalah istilah lain kepada mani'. Ya, jadi kalau antum baca kitab nanti, apa ni? Aks. Ini bukan aksun mustawi dalam mantik. Wa yakunu hina izin fasidal aksi li khurujil qismai, kerana tak masuk lagi dua kisim yang kita sebutkan tadi di dalam ta'rif tersebut jikalau tidak diletakkan kata-kata li dzatih. Wa yakhruju aidan, ويخرج أيضا بسبب هذا التقييد الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب لا من حيث ذاته. Dan keluar juga dengan kait ini kalam insya yang yahtamil sidq wal kazib, la min haitsu dhatuhu bal min haitsu lawazimuhu al khabariyah. Bahkan daripada sekira-kira lawazim khabariyahnya itu. فلولا هذا التقييد لفسد طرد تعريف الخبر. شوف kalaulah tidak ada takyid ini, maka rosaklah bahawa ta'rif ini tidak menjadi mani'. Kama yafsudu aksuhu, sebagaimana rosaknya jami'nya. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Ta'riful insya'. قوله والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. Dan kata musannif, insya' itu adalah ma la yahtamil sidqan wala kadhiban li dzatih, يعني أن الإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا بالنظر إلى صورته وتركيبه. Yaitu insya' itu adalah kalam yang tidak diihtimalkan, tidak ditanggungkan sidq dan tidak juga kazibnya bin nazar ila suratihi wa tarkibihi. Seperti perintah kum wa qa'ud, duduk diri duduk, wa nawahi nahwu la taqum wa la taq'ud, wa qawlihi ta'ala wa la taqrabu az-zina, wa qawlihi 'azza wa jalla wa la taqrabu al-fawahisha wa la taqrabu mal al-yatim wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ونحو ذلك مما هو كثير. والاستفهام كقولك هل قام زيد وقوله تعالى ماذا قال ربكم قال الحق. والثماني كقولك ليس زيدا قائم وقوله تعالى إخبارا عن المنافقين يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والنداء كقولك يا زيد وقوله تعالى إخبارا عن أهل النار يا مالك ونحوه. فإن هذه الأمثلة كلها لا تحتمل صدقا ولا كذبا. Maka kesemua daripada misal-misal ini sebenarnya la tahtamil sidqan wala kadhiban. لأنها لم تحكم بوقوع شيء بالخارج ولا بعدم وقوعه. Kerana amsilah ini dia tidak menghukumi dengan wukuknya sesuatu itu fil kharij wala bi adami wuku'ihi. ولهذا لا يحسن أن يقال للمتكلم بها. Maka tidak sah seseorang itu untuk berkata sadaqta wala kazabta kepada kalam insya'. Tak sah. Ya, berdiri. Sadaqta, tak. Ishrab. Kazabta, tak. وإنما زدنا أيضا في تعريف الإنشاء التقييد بقولنا لذاته ليخرج منه القسمان آخران من أقسام الخبر الثلاثة التي ذكرناها في تعريف الخبر. Jadi hanya kita menambahkan kata-kata lidzatih di dalam ta'rif al-insya' itu untuk mengeluarkan dua kisim yang akhir daripada aqsamil khabar ats-tsalatsah yang kita sebutkan tadi. Maka sesungguhnya setiap satu daripada dua tadi itu la yahtamil sidqa wal kazib, bal yatahattamu fil awwali minhuma sidqu la ghaib wa fi tsani al kadhib la ghaib. Bahkan menjadi wajib pada yang pertama itu sidq dan yang kedua itu kadzib. فلو اقتصرنا بتعريف الإنشاء على قولنا وهو ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لدخل فيه ذلك القسمان من أقسام الخبر. Maka kalau kita mengiktisarkan,
tidak meletakkan kalam li zatih, iaitu kita hanya berpada dengan ta'rif wa huwa ma la yahtamilu sidqan wala kadhiban tanpa kita menyebut li zatih, nescaya nanti dua kisim daripada khabar yang akhir tadi itu dia akan masuk di dalam ta'rif insya. ويكون التعريف حينئذ فاسد الطرف. Maka ketika itu jadilah ta'rif ini fasid al-aksi, iaitu rosak maknanya. فلما زدنا في تعريف الإنشاء فقيل نفي احتمال الصدق والكذب بالذات خرج منه ذلك القسمان. Maka ketika mana kita menambahkan kata-kata li zatih, maka itu mengeluarkan dua kisim khabar tadi. لأنهما يحتملان الصدق والكذب بالنظر إلى ذاتهما فهما إذن خبر لا إنشاء. Kerana keduanya itu yahtamilan as-sidqa wal kadhib bin nazari ila zatihima. Ini kalau kita melihat semata-mata kepada zatnya khabar tadi itu, maka dia itu yahtamil sidqa wal kadhib. Fahuma idzan khabarun la insya'un. ويدخل أيضا في الإنشاء بسبب هذا التقليد الأمر لشخص بأكل الطعام مثلا إذا كان الأمر يحتمل ألا يريد من المأمور أكله. Dan masuk juga pada insya itu dengan sebab takkid ini, perintahnya seseorang dengan makan makanan, maka idza kana al-amir yahtamil alla yuridu min al-ma'mur aklan, maknanya dia suruh orang makan tapi sebenarnya dia tak nak pun suruh orang tu makan. Ni nama dia ajak-ajak ayam. Ataupun dia tak ada makanan pun sebenarnya. Dia mengajak orang makan itu semata-mata kerana nak menunjuk riak. Maka amar ini dia yahtamil sidqa wal kadhib dengan iktibar ma dalla alaihi urfan, daripada khabar dengan menghendaki aklil ma'mur bihi wal hubbi fihi wa tamakkuni minhu. Walihada kathiran ma yuqalu liman fuhima minhu mujarrad riya'i fi hadha al-amr. Maka banyak walihada kathiran ma yuqal, banyak daripada apa yang dikatakan bagi orang yang difahami daripadanya itu dengan semata-mata riak, ketika mana dia menyuruh orang makan dalam keadaan bukan untuk mengajak orang makan pun, tetapi kerana untuk menunjuk sahaja. Kadzabta. Sah kita kalau kita tahu orang orang ajak kita makan tapi dia sebenarnya tak nak pun kita makan sama dengan dia, kita kata kadzabta, kau ni bohong, tipu. Betul tak? Padahal itu bukankah itu amar? Bukankah insya itu la yahtamil sidqa wal kazib? Tapi ketika ini dia terima tak untuk dikazibkan? Terima. Wa yuqalu liman fuhima minhu khulusul mawaddati wal mahabbati fi ma amara bih ma sadaqta wa la yahtamil. Dan dikatakan bagi orang yang difahami daripadanya khulusul mawaddah wal mahabbah, iaitu orang yang memang benar-benar mengajak kerana kasih sayang, maka dikatakan sadaqta kepada dia. Wala yahtamil hadzal amru sidqan wala kadiban min haitsu zatuhu wa haqiqatuhu at-talabiyyah. فلولا زيادة تقييد بذات في تعريف الإنشاء لخرج هذا الأمر ونحوه من الإنشاءات المحتملة للصدق والكذب باعتبار لوازمهما. Kalaulah tidak ditambahkan kata-kata bizatihi pada ta'rifnya insya', nescaya keluarlah amar ini dan seumpamanya daripada beberapa insyaat yang muhtamilah lisidqi wal kadhib, yang boleh diiktimalkan sidq dan kazib bi'tibari lawazimiha al-khabariyah, dengan iktibar kepada lawazim khabari dia itu, wa yakunu ta'rif hina izin fasid al-aksi, maka jadilah ta'rif ini fasid al-aksi, iaitu la yakunu jami'an. Faqad aslahat hadhihi ziyadatu tarad at-ta'rif wa aksahu. Maka ketika itu eloklah penambahan kata-kata li zatih ini untuk menjadikan takrif ini jami' dan mani'. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Mabahisus sidqi wal kadhib. Ini nanti terjemahan. InsyaAllah.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kerak dah. علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأكلنا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشرور وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الجيوب قبل أن تأتينا رسل الملك وأنت أكرم الستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وهي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى